Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, kembali kita ke channel YouTube. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel saya untuk menggalakkan saya membuat video-video yang seterusnya dengan penuh semangat. Inilah, saya hari ni tak banyak nak cerita lah, pendek, malas nak buat live. Memang channel saya memang dah diberi awal oleh YouTube untuk buat live walaupun tak cukup 1000 subscriber. Ya, semasa 200 subscriber kemarin pun dah boleh buat live. Namun demikian, saya cuma nak react sedikit-sedikit supaya kita orang awam ni tidak tergesa-gesa membuat satu andaian ataupun mengikut sembrono apa yang utarakan tentang, terutama sekali tentang hukum-hukum, ya, yang mana ada satu golongan yang sekarang ni depa duk kata geng W. Siapa tu geng W? Ni yang jadi masalah kita. Selalunya mereka ini suka mengecam, membida'ahkan orang dan nak menang saja. Kalau dalam apa aspek sekalipun mereka nak menang saja. Dan golongan kumpulan mereka ni, kalau kita dapati petah bercakap, ya, penuh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, dan mereka mengutarakan banyak perkara-perkara yang mana kadang-kadang mengelirukan umat juga. Yakni contohnya yang kita sering tekankan tentang bid'ah ni. Imam Syafi'i sendiri mengatakan bid'ah ni ada dua, yakni bid'ah sayyi'ah dan juga bid'ah apa dipanggil hasanah. Tetapi mereka kata bila bid'ah tu semua bid'ah lah, bid'ah ni dolalah lah, maknanya sesat. Mereka berpegang kepada satu hadis Rasulullah. Dan saya tertarik bila saya tengok satu nukilan oleh sahabat kita Hamidah Rafai tentang soal jawab geng W dengan siapa ya, geng W dengan Ustaz Wadi Anwar kot. Tak apa, isi kandungan tu anda boleh baca. Anda pergi ke wall dia, anda baca apa soal jawab itu. Yang saya nak katakan, ada setengah-setengah mereka ini tak suka digelarkan geng W. Mereka suka kepada dan mereka sendiri menggelarkan mereka ialah apa nama ni, Salafi. Salafi ini ialah pada pendapat mereka, bukan pendapat saya. Pendapat mereka ialah orang-orang yang mengikut mazhab salaf sebelum ini, ataupun orang-orang yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Saya akur benda ni, semua orang wajib mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, ada perkara-perkara yang baru yang kita kena akur keputusan ulama-ulama kita yang cerdik pandai itu, yang mengeluar fatwa-fatwa itu kita kena ikut, ya. Asalkan dia tidak lari daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan biasanya ada dalil ni dia tidak direct lah kan. Setengah-setengah tu dia tidak direct. Contohnya Maulidi Rasul ni diamalkan sejak sekian lama oleh orang-orang di Nusantara. Datang golongan geng W ni menyatakan benda tu bid'ah. Bid'ah pula bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang membawa kesesatan. Jadi ini yang tak baguslah pada saya. Tak ada usul periksa. Dan kalau kita nak kenal geng W ni macam mana? Siapa tahu? Geng W ni dia selalunya ni, kalau kita tengok cerdik pandai, mereka ini dia muncul pada kurun ke-12 Hijrah. Baru lagi lah kurun ke-12 Hijrah. Kalau kita nak tengok, mereka ni mengagung-agungkan ataupun mereka follow ataupun taksud kepada seorang pejuang Islam lah pada waktu itu, yang membantu membina
bersama-sama keluarga As-Saud membentuk kerajaan Arab Saudi. Siapa itu? Senang je, anak Abdul Wahab. Anak Abdul Wahab. Abdul Wahab ni ialah seorang mufti ya. Jadi mereka ini, Muhammad Abdul Wahab ini yang diagung-agungkan lah. Dan sesiapa yang mengikut Muhammad Abdul Wahab dan mengikut kitab-kitab Muhammad Abdul Wahab ni, dan juga mereka ni banyak menggunakan fatwa-fatwa Abu Taimiyah yang lahir pada kurun ke-8 ke ke-7, saya lupa, 7 Hijrah. Ya, mereka menjadikan idola lah. Selalulah kalau mereka bercakap, mereka akan rujuk kepada fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, ini kita boleh tengok lah. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, kena berhati-hati juga. Kita bukan mengatakan mereka ini sesat. Ya, kita tak kata. Mana-mana orang yang masih lagi, orang kata, satu kiblat dengan kita, kita tak tuduh mereka sesat. Mereka adalah saudara kita. Namun demikian, ia mengelirukan kita. Dan akhir-akhir ini kalau kita tengok, betul lah kata yang amat berhormat Menteri Besar Kedah ya. Di dalam YouTube ni macam-macam dia kata, ada golongan Salafi, golongan Wahabi, golongan itu, golongan ini, dan mereka saling bercakaran lah, lebih kurang macam tu lah, mengeluarkan menegak kebenaran masing-masing yang boleh mengelirukan masyarakat. Jadi kerajaan, saya rasa sepatutnya lah tiba masa mana-mana negeri yang memfatwakan, mengharamkan Wahabi ini perlu mengambil tindakan tegas. Ya, tak kira lah orang tu tak mengaku Wahabi ke, tetapi apa yang diperkatakan oleh orang-orang tersebut yang boleh mengancam keselamatan negara dan boleh merosakkan keharmonian hidup masyarakat Islam di Malaysia ini, kerajaan perlu mengambil tindakan tegas. Bolehlah rujuklah kepada akta-akta yang bersesuaian. Sebab apa, kalau kita tengok ada satu hamba Allah kita ni, nama dia Abdul Hadi, di bawah channel Abdul Hadi Bertanya ni, sudah menjadi samsing dan menjadi, orang kata, gangster, gedebe lah, gedebe bagi mewakili geng tersebut. Dan saya percaya bukan idea-idea ini bukan berasal daripada dia, dan ada orang di belakangnya yang memberi fakta-fakta untuk diketengahkan atau untuk disyarahkan oleh beliau. Dan inilah yang menyebabkan menjadi kekeliruan oleh ramai umat Islam di tanah Melayu ini. Ya, saya berharap sangatlah pihak berwajib, terutamanya pihak JAKIM, pihak mufti-mufti negeri, ya, jadi mengambil tindakan yang cepat. Itu lebih baiklah kita mencegah daripada ianya menular berleluasa ke dalam masyarakat kita, yang mana ianya akan datang mungkin boleh menjadi satu mungkin boleh menjadi satu pergolakan ataupun peperangan di dalam peperangan agama di antara sesama Islam, ya. Kita tak tahu, kemungkinan boleh berlaku. Sebab itu kerajaan seharusnya mengambil serius tentang perkara ini, kerana kalau sayangkan negara, ya, kalau sayangkan negara. Sebab saya nampak, itu pandangan saya saja, saya nampak ianya semakin hari semakin menjadi-jadi. Ya, sekiranya kita ni tidak sependapat dengan orang-orang tersebut pun, kita sepatutnya tidaklah begitu, orang kata, menggunakan kaedah memaki hamun, menggunakan kaedah yang memperbodoh-bodohkan umat manusia di tanah Melayu ini. Sepatutnya mereka lebih bertomak ninah lah dalam menyampaikan, ya,
Apa yang saya katakan hari ini sebab kami juga merasa risau dan kami cuba membuat video-video serangan kepada mereka-mereka ini. Diharap mendapat tontonan oleh orang awam semua. Diharap pihak YouTube menyebar ke seluruh orang awam di tanah Melayu especially, supaya gerakan-gerakan ini tidak dapat berjalan dengan lancar ya. Kita bukan nak halang kerana apa membawa gerakan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita menentang mereka ialah gerakan dengan cara yang begitu sudah nampak ekstrim dan sudah nampak menghina-hina ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita nampak sudah menegak benang basah dan mereka tidak boleh terima fakta-fakta orang lain, hanyalah fakta-fakta mereka saja yang betul. Dan mereka ini dilatih pada pendapat saya untuk petah bercakap, untuk menghafal Al-Quran dan hadis supaya orang-orang awam seperti kita ini percaya. Ya, ingat, orang-orang sebegitu tidak semestinya betul. Ya, orang-orang yang bijak, nampak Arabnya bagus, Al-Qurannya nampak bagus, dan setiap apa yang mereka cakap siap dengan dalil dan sebagainya, belum tentu mereka ini betul. Sebab mereka hanya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah ini untuk mungkin untuk kepentingan golongan mereka, dan supaya seluruh umat Islam mempercayai apa yang mereka dakwahkan. Dan apabila sudah ramai dan lebih ramai dan keseluruhannya dikuasai oleh mereka, dan kita tak tahulah kan, anda fikirkan sendiri. Inilah video pagi-pagi ini saya merapu berceloteh kepada anda, supaya anda semua berfikir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala beberapa kali mengingatkan kita di dalam Al-Quran supaya kita berfikir. Ya, orang-orang yang berfikir itu adalah orang-orang yang mendapat keberkatan lah, mendapat martabat ataupun mendapat keadilan, mendapat sesuatu yang baik lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejak satu perkara itu kita kena fikir terlebih dahulu. Janganlah sembrono kita terus ambil daripada mereka kerana nampak mereka pandai, nampak mereka cerdik. Dan ada satu groups ustaz-ustaz muda ini yang menggunakan slogan memandaikan umat. Tapi apa yang saya nampak video-video mereka ini ialah banyaknya ialah memandai-mandaikan. Mereka memandai-mandaikan seolah-olah mereka lah yang lebih pandai dan orang lain semua bodoh. Jadi hati-hati sahabat, hati-hati. Saya bukan dendam, saya bukanlah nak ni apa. Jadi benda ini kita kena berkeras. Saya tak dengki apa kepada mereka, tetapi cara mereka seolah-olah cuba menegakkan benang basah. Contohnya kemarin perdebatan antara Ustaz Salman dari pihak yang dipanggil satu tu, biasanya kita panggil dia orang W, dia orang tak mengaku, tapi yang versus ARG atau Asatizah Research Group yang diwakili oleh Ustaz Engku Fadil tentang mengkafirkan seorang hamba Allah dan tarikat yang dibawanya itu sesat. Jadi fakta-fakta itu dah memang dianalisa dan didebatkan ya. Tapi mereka seolah-olah tak puas hati dan mereka masih menegakkan benang basah mereka. Mereka kata mereka lah yang betul dan disokong oleh berjemaah oleh grup-grup mereka ini yang menyokong dan mengutuk habis-habisan Ustaz Engku Fadil. Dan ada pula sampai mereka mengatakan bahawa bukan mereka, Ustaz
Fadil ni, Ustaz Engku Fadil ini menyebarkan ajaran Syiah di tanah Melayu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu berhati-hati. Kita boleh tengok, kita kena sentiasa berhati-hati, dan kena berhati-hatilah kalau nak hantar anak-anak ke tempat-tempat tahfiz, ke tempat-tempat agama, ya, kerana ramai ustaz-ustaz seperti itu yang membuka pusat-pusat tahfiz, ya, mungkin banyak duit mereka, mungkin mereka dibiayai lah, mungkin ya, dibiayai oleh founder-founder luar negara. Kita pun tak tahulah, kita tak boleh tuduh benda yang kita tak tahu, ya. Dan kita risau takut didoktrinkan satu, orang kata, aliran yang baru yang boleh, orang kata, merosakkan seluruh umat Nusantara ini. Jadi ramai yang bangkit sekarang ini memperkatakan dan untuk membenteras, mempertahankan hak selain daripada ustaz-ustaz, ya, orang awam seperti saya juga, dan ramai sahabat-sahabat saya bangkit mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, ya. Kita bukanlah kita kata kita ni semua kita mempertahankan benda yang tak betul. Kalau yang tak betul tu kita kata tak betul, yang betul tu kita kata betul. Cuma kita tengok di sebelah sana tu, yang tak betul pun mereka kata betul. Itulah yang jadi masalah, ya. Okey sahabat, ini video kampung ni, video yang secara spontan ni yang saya buat ini. Saya harap ianya memberi manfaat kepada anda, dan selamat pagi kepada anda semua. Selama 16 minit, 17 minit saya bercakap, berceloteh kepada anda agar anda kenal saya, ya. Saya Taslat Network Channel Official, dan nama saya ialah Syahri Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.